Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni sekali lagi kita bersiaran. Semalam kita lihat banyak orang tertanya-tanya kenapa kita tak muncul. Jadi malam ni sahabat-sahabat ramai yang datang pada malam ni bertanyakan perkabaran-perkabaran berhubung dengan kes-kes yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Sama ada kes SRC International, kes 1MDB. Jadi bolehlah kita mulakan, silakan. Ini sahabat kita seorang datang daripada Teluk Intan, jauh. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk, saya nak tanya sikit Datuk. Ya. Mengenai Datuk Seri Najib. Ya. Saya nampak sekarang rakyat dah makin merindui kepimpinan Datuk Seri Najib. Okey. Apa pandangan Datuk? Adakah Najib Razak boleh kembali menjadi Perdana Menteri Malaysia? You rasa? Tak tahu saya. Tak tahu Tak tahu. Tapi saya tengok hampir keseluruhan dah mula bercerita pasal dia dengan idea-idea dia yang paling latest sekali mengenai KDWSP. Yang mana idea tu datang sendiri daripada dia. Dan banyak mula rakyat terbuka mata mengenai beliau. Okey. Pertama sekali, saya rasa hampir pastilah, hampir pasti Datuk Seri Najib akan make a comeback. Itu saya yakin daripada awal lagi. Kenapa saya yakin begitu? Kerana pertama sekali, beliau dijatuhkan dengan fitnah. Kita pun tahu bagaimana Tun Mahathir, Rafizi Ramli, jago formula kita, bagaimana Anwar Ibrahim, bagaimana Muhyiddin Yassin sendiri, bagaimana Lim Guan Eng, bagaimana Tony Phua dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya telah merancang bekerjasama dengan pihak asing, Wall Street Journal, dengan Claire Russell Brown, dengan Andre Xavier Justo, banyak pihak yang terlibat dalam konspirasi untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib dengan menggunakan modal SRC International, begitu juga dengan 1MDB. Jadi apa yang mereka lontarkan ini, memang saya mengakui bahawa ianya berjaya mengelirukan rakyat, kerana dulu bila kita nak memahami tentang soal 1MDB ni pun, saya rasa saya, saudara Tun Faisal ketika tu, kita jumpa Arul Kandar ni pun dekat 8-9 kali lah. Dan ini termasuklah lepas tu kita mengadakan jelajah bersama dengan beliau untuk memperjelaskan tentang dasar ekonomi negara dan dalam masa yang sama menjelaskan tentang isu 1MDB ni. Dan saya begitu yakin bahawa Datuk Seri Najib akhirnya akan kembali ke persada politik tanah air ni, kerana pertama sekali rakyat yang termakan janji ni pasti akan sedar bahawa mereka tertipu. Kerana ada 60 janji yang telah dibuat oleh Pakatan Harapan. Kalau nak tunaikan satu, contohnya lah nak hapuskan tol, itu pun dah memerlukan 380 bilion ringgit. Kita punya Reserve Bank Negara 435, paling tinggi dalam sejarah Datuk Seri Najib tinggalkan. Maknanya kalau nak tunaikan satu saja janji, maka Reserve Bank Negara pun dah tak mampu lagi nak menampung import tertangguh kita yang boleh tampung 7-8 bulan. Jadi itu sebab saya yakin bahawa pertama, janji tidak mungkin dapat ditunaikan. Kedua, salah satu kebodohan yang dilakukan oleh Pakatan Harapan ini ialah menunaikan janji yang tak sepatutnya ditunaikan, iaitu menghapuskan GST. Antara GST dengan SST ni, dia punya beza dia, pendapatan dekat 30 bilion. Maknanya bukan hanya janji mereka tidak boleh ditunaikan, apa yang Datuk Seri Najib bagi pun secara kalau tak semua pun hampir keseluruhan bakal ditarik balik. Ini kita dah boleh nampak lagi daripada awal.
Dan yang ketiga yang saya begitu yakin, Tun Mahathir ni orang nampak dia sebagai orang yang dipanggil sebagai bapa pembangunan. Tapi ramai tak tahu bahawa setiap pembangunan yang dia bawa tu lebih kepada nak mengayakan anak-anak dan kroni dia. Tapi dulu dia selamat kerana ketika itu bukan zaman IT. Ketika itu tidak ada Google search. Ketika itu semua maklumat tidak di hujung jari macam zaman sekarang. Tetapi bila dia berada di zaman di mana Najib terkorban melalui social media, maka dia sudah pasti tidak boleh bertahan selama mana Najib mampu bertahan. Kalau kita tengok BN, it takes the opposition 61 years to topple BN. Tetapi it only took BN 22 years to topple PH. 22 months, 22 bulan. Sebenarnya saya tak menyangka yang dalam sekelip mata, saya rasa lebih kurang 6 bulan. 6 bulan. Nasib saya tak baik, saya bertanding 86 hari selepas BN kalah. Kalau saya bertanding 6 bulan selepas BN kalah, orang dah tahu 100 hari pertama semua janji tak ditunaikan kecuali nak hapuskan GST tu. Itu pun dibuat selepas 100 hari. Saya yakin peluang menang tu hampir 100%. Disebabkan kawasan saya bertanding tu 70% pengundi Melayu pada ketika tu. Memang solid lah kita boleh dapat. Cuma malangnya ketika itu orang belum sedar lagi mereka telah ditipu. Jadi dalam erti kata lain, hari ini alhamdulillah lah, ni sebenarnya kerja Allah Ta'ala. Dia nak bagi peluang untuk kita menilai siapa Datuk Seri Najib. Yang dulu zaman dia 9 tahun rakyat boleh hidup senang, kita tak berhadapan dengan kegawatan yang begitu gawat hari ini, hanya kerana fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh puak-puak Pakatan Harapan ni, kita termakan. Dan ada lebih kurang 25% khususnya pengundi-pengundi Melayu yang telah terpedaya dan akhirnya mengundi Pakatan Harapan dengan slogan, apa kata kita cuba 5 tahun saja. Dan 5 tahun ini belum pun 2 tahun mereka sudah tidak boleh tahan dan akhirnya tergolek Pakatan Harapan. Jadi kalau tanya dengan saya hampir pasti Najib akan kembali menjadi Perdana Menteri. Cuma sekarang ni ada beberapa halangan. Halangan pertama sudah pastilah kes mahkamah dia. Kes mahkamah dia pertama dia kena berhadapan dengan pihak musuh. Okey. Kalau dia mendapat pembicaraan yang adil, saya yakin dah lama lepas. Contohnya macam kes yang melibatkan SRC International. Okay. Kes ini sudah pun diteliti oleh Peguam Negara yang lama, Tan Sri Apandi Ali. Dan Peguam Negara yang lama, disebabkan duit ini dimasukkan oleh Nik Faisal ke dalam akaun Datuk Seri Najib. Ni bukan akaun peribadi, ini akaun amanah atas nama Datuk Seri Najib selaku Presiden UMNO. Jadi duit sumbangan CSR SRC International dimasukkan ke dalam akaun ni, dan ini yang menjadi isu. Kalau ikut undang-undang, sekiranya seseorang memasukkan duit dalam akaun kita, dan kita tak sedar benda ni, kita tak tahu, ini tak salah. Contohnya macam katalah Zahid masukkan duit dalam akaun kamu, kerana kamu meluluskan sesuatu, tapi dia dapat nombor akaun daripada saya yang bagi, kamu tak tahu dia bagi duit, boleh tak SPRM dakwa kamu di bawah Akta Pencegahan Rasuah? Tak boleh. Kalau ikut Undang-Undang Malaysia, tak boleh. Tapi disebabkan bila mereka berjaya memerintah Malaysia, mereka tukar peguam negara,
mereka letak Peguam Ketua Komunis Melayu Tommy Thomas ni sebagai Peguam Negara. Apa yang tak boleh dibolehkan, apa yang boleh dah jadi tak boleh. Ini sebenarnya apa yang berlaku. Itu sebabnya bagi saya inilah halangan. Inilah halangan utama Datuk Seri Najib, iaitu untuk membersihkan dirinya dalam keadaan beliau tidak mendapat pengadilan yang seadil-adilnya. Apa nasnya, apa dalilnya? Pertama sekali dari segi hakim itu sendiri. Mula-mula Hakim Sofi Razak diletakkan untuk bertanggungjawab mengendalikan kes Datuk Seri Najib Asasi International. Tiba-tiba tak sampai seminggu lebih, bila Peguam Ketua Hakim Negara ditukar, digantikan dengan mereka yang pro kepada Pakatan Harapan, iaitu Tan Sri Richard Malanjun. Kita pun tahu dalam pilihan raya di Sabah, Richard Malanjun telah naik sepentas bersama pimpinan DAP berkempen untuk warisan. Itu pun dah jelas. Bila dia tamat dia pencen, dia terus diletakkan oleh Tun Dr. Mahathir. Walaupun kita tahu Tun Dr. Mahathir bukan lagi jadi Perdana Menteri, tapi dia telah diletak sebagai lembaga pengarah di dalam sebuah syarikat yang dimiliki oleh Vincent Tan. Nampak sangat dia punya connection dia tu. Dan bila mana Richard Malanjun menjadi Ketua Hakim Negara, dia terus tukar. Hakim yang mengendalikan kes Datuk Seri Najib ini, dia letak Hakim Nazlan. Hakim Nazlan ni ialah seorang hakim di Mahkamah Komersial yang tidak pernah mengendalikan kes jenayah. Macam mana tiba-tiba seorang yang tak pernah mengendalikan kes jenayah terus mengambil satu kes yang berprofil tinggi? Ini jelas tak masuk akal. Ini dalil yang pertama. Dan kita tengok Hakim Nazlan juga digunakan untuk menghakimi kes Datuk Seri Najib, kes yang melibatkan Datuk Zahid, kes yang melibatkan pimpinan-pimpinan UMNO, kes yang melibatkan LTTE. Dia juga yang melepaskan pengganas-pengganas LTTE. Dan akhirnya kita melihat dia telah mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman bersalah ke atas Datuk Seri Najib, sedangkan banyak pendedahan dibuat di dalam mahkamah. Rata-ratanya saksi menceritakan beliau diarahkan oleh Jolo. Jolo arahkan itu, Jolo arahkan ini. Jolo ni tak dipanggil pun sebagai saksi, keterangan dia pun tak diambil, keterangan Nik Faisal pun tak diambil. Sepatutnya Datuk Seri Najib tak boleh didakwa dalam kes ini, kerana saksi-saksi utama ni keterangan dia langsung tak diambil. Itu sebabnya kita pun tunggu bila Ketua Polis Negara nak bawa balik beruang yang sudah berubah menjadi seladang ni. Sampai sekarang tidak dibawa balik. Kenapa Jolo tak dibawa balik? Kenapa Nik Faisal tak dibawa balik? Kerana kalau Jolo dibawa balik, Nik Faisal dibawa balik, maka merekalah yang sepatutnya bertanggungjawab dan akan disabitkan bersalah dalam kes ini. Dan kita tengok ketika proceeding berlaku, antara yang terdedah bila mana perbualan di antara Jolo dengan Joanna, pegawai Mbank, di mana Jolo mengarahkan Joanna jangan sampai Datuk Seri Najib mengetahui transaksi keuangan akaun amanah yang bernama Datuk Seri Najib ni, atas nama Datuk Seri Najib. Jadi macam mana tuan punya akaun pun tak tahu, kerana pihak bank bersekongkol dengan Jolo untuk melakukan penipuan ke atas Datuk Seri Najib. Jadi saya yakin kalau misalnya Datuk Seri Najib diberikan fair trial, sudah pastilah beliau ni mempunyai peluang yang cerah untuk dibebaskan. Dan bila perkara ini dibawa ke mahkamah di peringkat mahkamah
rayuan. Walaupun saya tahu Tan Sri Muhyiddin sudah pun menghantar 2 individu untuk berhubung dengan mereka yang berada di Mahkamah Rayuan. Kita tahu benda ni. Memang dia tak nak lepas Datuk Seri Najib ni, kerana ini adalah satu-satunya pencabar dia yang berwibawa. Orang lain ni dia tak berapa bimbang, tapi Datuk Seri Najib ni satu-satunya pencabar dia yang berwibawa. Jadi macam mana pun dia kena bagi mati Datuk Najib ni. Jadi itu sebabnya walaupun begitu, tapi kena ingat di dalam Mahkamah Rayuan kita akan ada 3 hakim. Maka dia tak mudah untuk dikompromis. Lebih sukar. Kena kompromis 3-3 ataupun sekurang-kurangnya kena kompromis 2 daripada 3. Dan kalau kalah di peringkat Mahkamah Rayuan, boleh merayu di peringkat Mahkamah Persekutuan. Dan di Mahkamah Persekutuan ada 5 orang hakim. 5 orang hakim ni lebih susah untuk dikompromis. Kena mereka ni nak kenakan Datuk Najib, dia kena kompromis 3 orang hakim baru dia boleh kenakan Datuk Najib. Tapi percayalah, mereka merancang, Allah Ta'ala merancang. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Saya yakin perancangan Allah nanti sudah pasti yang benar itu akan tetap dilindungi Allah Ta'ala. Perancangan Allah pasti lebih baik. Okey Datuk, suka tak suka, saya katakan YMDB ni dah punca kejatuhan Datuk Najib. Adakah Datuk setuju ataupun tak? Sebenarnya 1MDB ni dia satu benda yang cukup baik. Pertama, kita tengok kenapa 1MDB diwujudkan. 1MDB ni peringkat awal dia panggil TIA, Terengganu Investment Authority. Diasaskan oleh Tuanku Sultan Mizan. Masa itulah Jolo masuk sebagai penasihat. Dan ada seorang lagi individu, 2 orang jadi penasihat. Kemudian bila mana TIA ingin menerbitkan bond sejumlah 5 bilion dan mereka nak meletakkan cagaran ni ialah future hasil minyak sebagai cagaran. Pada ketika itu baginda Tuanku tak bersetuju dan kerajaan negeri Terengganu juga tidak bersetuju. Maka itu sebab TIA ni telah diambil alih oleh kerajaan pusat dengan bayaran balik. Modal asal dia 1 juta ringgit. So kerajaan pusat bayar balik 1 juta ringgit. TIA diambil alih oleh kerajaan pusat dan ditukar nama kepada 1MDB, One Malaysia Development Berhad. Dan tiga perkara utama yang telah diarahkan oleh 1MDB ni, oleh Datuk Seri Najib untuk 1MDB buat. Pertama sekali ialah untuk membina rumah mampu milik. Sebagai contoh dekat Air Hitam Pulau Pinang, Air Hitam Pulau Pinang, di situ ada sebidang tanah yang telah dibeli oleh 1MDB dan tanah ini mau dibina 10,000 unit rumah mampu milik. Dia 1MDB ni dia benda yang baik. Cuma mungkin dari segi wrong decision making mungkin telah dibuat di sini. Sebagai contoh, bila nak buat rumah mampu milik dekat Air Hitam ni, kawasan Kubu Kuat DAP ni, kawasan Karpal Sing dulu. Kalau di situ dibina 10,000 unit rumah mampu milik, kalau si suami mengundi di situ, si isteri berpindah mengundi di situ, kalau anak ada 5-6 orang, seorang mengundi di situ, maknanya akan ada 30,000 pengundi baru. You rasa kalau 1MDB yang dimiliki 100% oleh kerajaan pusat nak buat rumah mampu milik untuk rakyat Pulau Pinang yang susah, you rasa kerajaan negeri akan luluskan tak? Sudah pasti tak diluluskan. Jadi ini antara kelemahan-kelemahan yang saya nampak pengurusan 1MDB, di mana mereka sepatutnya boleh anticipate bahawa tanah ini akhirnya tidak boleh dimajukan. Tapi disebabkan
tanah ini dibeli, model keuangan 1MDB ni dia tak macam seperti mana yang dilaporkan oleh Wall Street Journal. Ini semua salah. Wall Street Journal mengatakan bahawa 1MDB ialah sovereign fund. Sovereign fund ni macam khazanah. Dia melabur menggunakan duit rakyat. Tapi 1MDB tidak. 1MDB dia dapat duit ni daripada pasaran modal. Maknanya sama ada dia pinjam daripada bank atau dia terbitkan bond. So kalau dia beli tanah hasil duit pinjaman, lagi lama dia bangunkan, lagi banyaklah interest yang dia kena bayar, betul tak? Kerana dia beli tanah dengan duit yang dia pinjam. Ini yang saya kata mungkin wrong decision making. Okay. Ini satu. Tapi niat dia baik. Niat dia ialah nak pastikan bahawa dapat dibina rumah yang mampu milik, bukan mampu tengok. Ketika itu terlalu banyak rumah yang hanya mampu ditengok, bukan mampu dibeli oleh rakyat. Okay, itu pertama. Yang kedua, 1MDB ni Datuk Seri Najib arahkan supaya mengambil alih IPP, Independent Power Producer. Ada 4 Independent Power Producer yang terbesar, yang saya boleh kata ini semua kroni Tun Dr. Mahathir. Pertama sekali, Syed Mokhtar Al-Bukhari yang supply lebih kurang 25% daripada jana kuasa daripada keperluan elektrik negara. Kemudian melalui Malakoff. Kemudian kita ada YTL, Francis Yeo. Kemudian kita ada Tanjung, ini milik Ananda Krishnan. Semua kroni Mahathir ni. Dan yang keempat kita ada Genting Sanien. So 1MDB ni diminta untuk membeli 4 syarikat ni. Diminta untuk mengambil alih 4 syarikat ni. Tetapi hanya 2 syarikat bersetuju untuk menjual syarikat mereka kepada 1MDB. So anak syarikat 1MDB nama dia Edra Energy telah berjaya mengambil alih Genting Sanien dan juga Tanjung. Dan bila mereka berjaya mengambil alih Genting Sanien dan juga Tanjung ini, bila mereka berjaya ambil alih Genting Sanien dan Tanjung, ada power bank. Okey. Pada sebelum 2015 mereka masuk tender, harga yang telah mereka masuk tu 9 sen lebih murah daripada harga yang ditawarkan oleh kroni-kroni Mahathir tadi, dan 1 sen lebih murah daripada apa yang telah dibekalkan oleh TNB sendiri. Dan ini menyebabkan pada tahun 2015, buat kali pertama dalam sejarah, kita punya kadar tarif elektrik ini telah berjaya diturunkan sekali. Cuba bayangkan ketika itu Edra Energy, anak syarikat 1MDB ni, hanya menguasai 14% penjana kuasaan tenaga elektrik negara. Dan kalau dia berjaya ambil alih syarikat Malakoff, syarikat YTL, maka 50% TNB akan urus dan lagi 50% Edra Energy ataupun 1MDB yang akan urus. So yang akan dapat manfaat ialah rakyat, kerana tarif elektrik akan jatuh lebih murah. Keduanya, ramai orang tak tahu, patutnya kita kena terima kasih kat Datuk Najib ni, kerana bukan hanya 4 orang ni yang Tan Sri Ani Arup dulu marah, bukan kerana Mahathir ni lepas blackout Satu Malaysia ni menyerahkan, memberi kontrak membekalkan tenaga pada 4 kroni dia ni. Bukan dia marah pasal tu saja tau. Yang dia marah, dia orang ni bekal elektrik 8 sen lebih mahal daripada apa yang dibekalkan oleh TNB, menyebabkan tarif elektrik kena naikkan. Dan yang keduanya yang dia marah, mereka ini mendapat harga gas, sebab nak jana kuasa elektrik ni banyak pakai gas. Harga gas yang dia dapat ni below market price. Dalam arti kata daripada Petronas, below market price. So untuk tempoh kontrak 21 tahun pertama ni, you tahu berapa banyak?
berapa banyak dia punya nilai subsidi. Nilai subsidi untuk 4 kroni Tun Dr. Mahathir ni 155 bilion. Kita tahun 2014 kalau tak hapuskan subsidi bulan Disember tu, 1 tahun 32 juta rakyat Malaysia hanya berkongsi subsidi RON95, diesel, LPG, 3 bahan bakar ni. Kos dia baru 22.34 bilion. Tetapi kita tengok 4 syarikat ni subsidi dia dapat 155 bilion. Itu antara sebab kenapa Dato' Seri Najib minta supaya 1MDB mengambil alih syarikat ni. Dan yang keempat, biasa bila Perhimpunan Agung UMNO kita cakap pencakar langit naik sana sini, tapi mana equity orang Melayu? Tak ada, betul tak? Inilah antara sebabnya 1MDB dipertanggungjawabkan untuk membangun bandar Malaysia. Dipertanggungjawabkan untuk membangunkan hub kewangan antarabangsa. Yang hari ini ada bangunan Signature Tower, bangunan yang tertinggi di dalam negara ni hari inilah, sebelum bangunan PUMB itu siap. Jadi inilah benda-benda yang mungkin ramai orang tak tahu, yang ramai orang jadikan isu, terutamanya dalam transaksi yang melibatkan kerjasama antara 1MDB dengan Petro Saudi, cari gali minyak di Turkmenistan dan juga di Argentina, yang peringkat awalnya kos dia lebih kurang 1.3 bilion. Tapi disebabkan cari gali minyak ni bukan senang nak dapat, dan ianya akhirnya menelan belanja sampai 1.8 bilion. Dan ketika itu 1MDB tarik diri, sebab kita dapat dana daripada terbitan bond dan juga daripada pinjaman dengan Dutch Bank dan sebagainya. Maka kita tarik diri, dan bila kita tarik diri tu, Petro Saudi memulangkan modal yang dikeluarkan oleh 1MDB beserta dengan keuntungan 488 bilion. Cuma dia bayar dalam bentuk notes. Notes tu yang akhirnya kita jual kepada Abah IPIC, dan Abah IPIC kemudiannya akhirnya bersetuju mengambil alih notes tu semua beserta dengan bond yang lain, nilai dia 6 bilion, dan kemudian ada lebihan 1 bilion tu Abah IPIC sudah pun bayar kepada kerajaan, kepada 1MDB, beserta sudah pun servis kita punya interest yang pertama, 50 juta lebih. Itu sebab bila mana perkara ni berlaku, ada dispute antara Abah IPIC dan juga 1MDB, kes ni tak dibawa ke mahkamah. Maknanya Abah IPIC tidak saman kita, tetapi dibawa ke Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa. Bila dibawa Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa ni sebab kedua-dua belah pihak mahu selesaikan perkara ni cara baik. Apa yang berlaku sebenarnya, Abah IPIC dia punya chairman dengan dia punya CEO, dua individu warga UAE, seorang namanya Kadim Al-Qubaisi, seorang lagi namanya Muhammad Al-Badawi. Yang menjadi isu yang menyebabkan kita semua sekali bermasalah ialah kerana apabila 1MDB membuat pembayaran 3.5 bilion kepada Abah IPIC, Kadim Al-Qubaisi dan Muhammad Al-Badawi telah menulis kepada 1MDB meminta supaya bayaran tersebut disalurkan kepada Abah BVI, Abah British Virgin Island. Dan bila mana 1MDB membuat semakan, siapakah tuan punya Abah IPIC ni, Abah BVI ni, maka semakan tu mendapati bahawa memang ianya dimiliki oleh dua orang tokoh Abah IPIC ni, iaitu Kadim Al-Qubaisi dan Muhammad Al-Badawi. Barulah duit tu dilepaskan, dibuat pembayaran ke dalam akaun Abah BVI ni. Cuma macam katalah aku beli rumah kau kan, Engkau kata okey, harga 1 juta, 800,000 masuk akaun kau,
lagi 200,000 masuk akaun anak kau. Kan? Aku boleh bertikai tak? Boleh. Aku boleh tanya kau kenapa nak masuk dalam akaun anak kau. Kau pun cakap, ginilah, aku buat surat, aku bagi arahan. Kan? So, bila dah ada surat arahan daripada Abah Aipik yang mengatakan bahawa duit tu perlu dimasukkan ke dalam Abah BVI, barulah 1MDB menyalurkan ni. Jadi, kalau ada pun salah laku, kerana benda ni tidak diluluskan di peringkat lembaga pengarah, maka sewajarnya tindakan ataupun siasatan dulu dilakukan ke atas Syarul, dan kalau ada unsur-unsur jenayah, maka Syarul patut didakwa, bukan Datuk Seri Najib, kan? Ini sebenarnya apa yang berlaku, jadi itulah antara lebih kurang tentang 1MDB. Niat dia baik, tetapi mungkin dalam perjalanan niat yang baik itu, ialah kita tak boleh nak sangka bahawa ada pihak yang mengambil kesempatan yang akhirnya telah menyebabkan Datuk Seri Najib berada dalam keadaan yang tidak sepatutnya dia berada. Okey, ya. Boleh cerita sikit pasal hutang 1MDB dengan aset 1MDB. Kalau aset 1MDB Ketika isu ni meletup, ketika itu Deloitte ni syarikat audit 1MDB ketika itu telah membuat audit dan mendapati bahawa aset 1MDB ialah lebih kurang hutang 1MDB 41.9 bilion dan 41.9 bilion. Kemudian dia punya dia punya aset ialah lebih kurang 51.4 bilion. So beza tu banyak, beza tu banyak. Dalam erti kata lain, aset dia lebih daripada dia punya hutang. Bagi saya tak ada orang dalam dunia ni, kalau kita bagi RM1 juta, dia berniaga, dia boleh buat keuntungan dalam bentuk aset 12,000 kali ganda. Ini 1MDB, kan? Tapi pasal mereka ni telah difitnah, macam contohnya Edra Energy, kita tak sepatutnya jual kalau tidak difitnah. Contohnya bila Edra Energy nak menyenaraikan, 2 kali cubaan untuk menyenaraikan ataupun untuk buat IPO untuk Edra Energy, tetapi bila mereka pergi ke Taiwan, mereka pergi ke luar negara untuk memburukkan tentang 1MDB, maka akhirnya kita tidak boleh menerbitkan, dan di situ saja kita kehilangan hampir 20 bilion lebih kurang yang boleh dijana melalui penerbitan IPO Edra Energy. Kalau ada 20 bilion ni, maka 1MDB tak perlu buat pinjaman. Dia boleh gunakan duit pelabur tu, orang yang beli saham dia, jadi dia boleh simpan. Ini Edra Energy ni memang confirm boleh buat duit. Tak ada masalah. Tapi mereka tak sempat nak buat duit, mereka sudah difitnah macam-macam. Nak terbitkan bond tak boleh, nak terbitkan nak senaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur tak boleh, maka akhirnya mereka terpaksa menjual syarikat tersebut. Okey, ada soalan lain? Datuk, bermaknanya setelah Datuk Najib difitnah dan jatuh kalah, maknanya dia telah meninggalkan aset yang begitu banyak lah. Ya. Itu baru cerita 1MDB, kan? Kalau kita tengok kenyataan-kenyataan pemimpin Pakatan Harapan, dulu dia kata notes tu tak ada nilai, tapi akhirnya notes tu ada nilai, dibeli oleh pihak Abah Aipik, kan? Dulu dia kata 1MDB hanya membuat satu lubang yang besar di
di hub kewangan antarabangsa di TRX kan. Kemudian bila dah siap TRX tu, Lim Guan Eng sendiri mengatakan bahawa TRX mampu menjana pendapatan lebih 40 bilion kepada negara. Ini belum lagi Bandar Malaysia yang dia orang cerita macam-macam. Dulu dia orang kata Bandar Malaysia ni Najib bagi pada 1MDB, habis dihalaunya TUDM apa semua sekali. Dia tak cerita bahawa sebenarnya kroni Tun Dr. Mahathir, Vincent Tan sama-sama masuk tender untuk membeli tanah TUDM Sungai Besi. Kan? Kena tahu juga kenapa TUDM Sungai Besi tu dah tak relevan untuk menjadi landasan kapal terbang. Kerana pertama dia short distance. Kemudian kapal terbang ni makin lama makin besar. So dia perlukan jarak yang yang lebih luas. Dan kena ingat, kita pun dah bina LRT ataupun yang pergi ke KLIA tu apa dia panggil? Speed train, KLIA Express. ECRL. Bukan. ECRL Pantai Timur. KLIA Express. KLIA Express. So di situ pun dia boleh membahayakan. Sebab itu penghujung dia tu kalau terbabas, maka di situlah tempatnya, landasan itulah yang akan jadi sasaran. Dan sebenarnya tempat tu dah tak strategik. Kerana pernah orang gunakan rocket launcher untuk menembak pesawat kita daripada pagar tu. Pagar kan, highway tu kan, ada pagar kan. So strategik memang dah tak strategik tempat tu untuk terus dijadikan pengkalan tentera udara. Sebenarnya tempat tu pun sebelum dibeli ataupun diambil alih oleh 1MDB sudah menjadi pusat latihan paragliding. Kan? Belakang tu ada lepas tu orang yang berlatih Cessna yang baru tu kan. Kapal terbang kecil-kecil tu boleh. So kenapa 1MDB dapat? Yang ni ramai orang tak tahu. 1MDB adalah satu-satunya syarikat yang bersetuju dengan syarat kerajaan. Kalau siapa yang nak ambil alih tempat ni, dia kena bina 8 kamp. 6 kamp tentera, 2 kamp polis. Dan dia kena tanggung kos pemindahan kamp tersebut ke kamp-kamp, termasuklah di Senayan. Itu cerita dia. Dato', Okey. kenapa isu 1MDB ni dipolitikkan sedangkan aset dia melebihi daripada liability? Okey, isu 1MDB ni dipolitikkan kerana untuk faham tentang business model 1MDB ni susah. Orang yang ambil jurusan ekonomi pun belum tentu boleh faham tentang 1MDB ni. Jadi benda yang paling mudah untuk confusekan rakyat, benda yang rakyat tak faham. Faham? Contohnya GST. GST ni 170 negara dah laksana. Tapi GST lah yang paling mudah sekali dijual sebagai sesuatu yang menyeksa rakyat. Padahal yang terseksa ialah peniaga yang biasa menipu. Contohnya peniaga kan. Dia biasa 10 juta dia punya sales. Dia declare 1 million. Tapi bila laksana GST, dia dah tak boleh declare 1 million lagi. Dia kena declare 10 million. Sebab apa? Okey. GST ni dia ada cukai input dan cukai output. Bila dia beli barang, contoh dia kedai tayar, dia beli 1000 tayar. Bila dia ambil stok, dia kena bayar cukai input. Katalah dia jual 500 biji tayar. Dia kena charge cukai output. Bila dia charge cukai output, dia dapat balik claim dia. Cukai input yang dia telah bayar. Jadi itu sebabnya sebenarnya GST ni dia self policing. Maknanya
Kita tak perlu nak hantar pegawai-pegawai lembaga hasil dalam negeri ni pergi masuk siasat kedai-kedai ni. Contohnya kita ada rekod, dia dah beli 1000 biji tayar. Dia jual 500 terang. Dia claim. Lagi 500 dia jual gelap. Bila dia jual gelap, bila 500 tu dah habis, dia kena beli lagi tak? So bila dia beli lagi, dia bayar lagi cukai input. So bila dia bayar cukai input, kita boleh tengok, yang lama pun ada 500, kenapa dia beli stok baru? Nampak tak? Itu yang custom pergi beli kereta banyak, supaya mereka boleh terus tuju di tempat yang sepatutnya dituju. Ini kelebihan GST. GST ni yang perlu takut ialah mereka yang lari daripada cukai. Mereka yang memindahkan harga. Contohnya, ambil contoh kasut. Kasut. Satu kilang kasut, kos buat kasut katalah RM90. Ataupun RM70 lah. RM70 kos buat kasut. Mereka ambil 30% untung, dia jual kasut dengan harga RM100. Kalau kasut tu keluar, kalau ikut cukai jualan, keluar daripada kilang, sekali je kena bayar cukai. Lepas tu tak kena bayar cukai lagi. Jadi apa kelemahan dia? Apa peniaga-peniaga ni buat? Dia wujudkan syarikat hantu. Bukan ada pengundi hantu tau. Dia mewujudkan marketing arms dia, syarikat hantu. Dia panggil adik dia, abang dia, kakak dia buka syarikat. Katalah saya kilang kasut bata. Sebelum saya jual kepada pemborong kasut bata, patut saya jual pada pemborong dengan harga RM100, betul tak? Kalau saya jual kepada pemborong dengan harga RM100, saya kena bayar cukai kepada kerajaan 10% cukai jualan. So saya kena bayar kerajaan RM10. Tapi saya suruh adik saya buka syarikat. Sebelum saya jual kepada pemborong, saya jual kepada adik saya. Tapi saya tak hantar barang kat dia. Saya cuma hantar delivery order dan invoice. Kemudian saya tak jual dengan harga RM100. Saya jual dengan harga RM20. So bila barang keluar daripada kilang, invoice tu RM20. So berapa cukai saya kena bayar? 10%. RM2 saja. Di situ kerajaan telah hilang RM8. Tapi kemudian syarikat adik saya akan keluarkan invoice kepada pemborong dengan harga RM100. Baru barang dihantar kepada pemborong. Maknanya setiap pasang kasut, kerajaan hilang cukai RM8. Mana ada kilang kasut yang jual hanya sepasang kasut? Mereka jual beribu-ribu pasang kasut, berbilion ringgit. Kerajaan hilang. Dan kerajaan bodoh Pakatan Harapan ni telah pun patah balik kepada sistem percukaian yang tidak efisien, iaitu SST. Jadi saya rasa cukuplah. Kuliah, dah jadi kuliah pula, kuliah ekonomi pula malam ni kan. Cukuplah. Datuk, bukan sebenarnya yang di luar tu faham pencerahan untuk malam ini. Sebab kita tak nak yang kata orang akan mengata itu dan ini, kata GST mahal lah, SST murah lah. So pada malam ini orang ramai yang telah bersama-sama Lai Dato' Loman akan memahami apa itu GST dan SST. Bila benda tu susah nak difahami oleh rakyat, maka inilah modal yang paling baik untuk Pakatan Harapan mengelirukan rakyat. Tapi Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah tunjukkan. Hari ini barulah orang tahu, kalau dulu ada GST, negara ada sekurang-kurangnya, contohnya 2017, income kita daripada hasil SST ni 43 bilion lebih. Hasil SST. Tapi saya, kalau tak silap saya kan Datuk, saya menengok TV semalam. Ada juga yang seorang pakar ekonomi mengatakan sistem GST ni adalah sistem yang terbaik. Memang. So tetapi dia akan mengubahkan nama, apa nama tu, B something lah, nama GST ke VAT. VAT
Ini namanya menipu diri sendiri. Faham tak? Dia tak boleh nak terima bahawa apa yang Datuk Seri Najib buat tu baik. Dia tukar nama menjadi VAT. Padahal sama je. Dekat UK dah berpuluh tahun GST dipanggil VAT. Cuma diorang ni nak orang kata VAT ni maksudnya value added tax. Itu bagi orang yang tak faham apa itu betul. VAT kan. Betul. So bagi orang yang memahami dan bidang ekonomi memang faham. Bagi kita ni makcik-makcik ni, mak-mak bawang ke pakcik-pakcik bawang tu memang tak faham lah kan. Betul. So itu adalah pencerahan yang terbaik untuk malam ni. Jadi saya pun mengharapkan supaya dalam belanjawan 2021 ni kerajaan Muhyiddin ni yang dia nak bentam belanjawan, yang dia kata belanjawan ni unity budget, kononnya dia ambil pandangan daripada semua pihak termasuk pembangkang kan. Kita harap pastikanlah bahawa belanjawan ini akan memberikan manfaat kepada rakyat di semua lapisan. Jangan lupa permintaan daripada UMNO. Pertama sekali UMNO minta supaya dibenarkan maksimum RM10,000 pengeluaran KWSP. Dan yang kedua, kita minta supaya moratorium dilanjutkan. Ini dua perkara utama yang diminta oleh pihak UMNO dalam surat yang terkini. Saya nampak macam semua orang seolah-olah bersetuju untuk menyokong titah tuanku. Jangan pula Muhyiddin ni syok sendiri kan. Dia tengok orang sokong bajet macam orang sokong dia. Betul tak? Jadi kena sedar bahawa mereka menyokong ini kerana menyokong titah tuanku, bukannya menyokong Muhyiddin. Kena bezakan. Selepas tu Muhyiddin kena bersiap sedialah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.